Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sekalian? Murid-murid, ibu-ibu, bapa-bapa sekian, murid-murid saya, jamaah di Masjid Al-Mawaddah. Alhamdulillah kita masih lagi membicarakan tentang tafsir Al-Munir juz 30 pada surah Al-Buruj. Pada minggu yang sebelumnya Ustazah Zahda pun terangkan tentang ayat 10 hingga ayat 11. Pada kali ini kita akan sambung pembicaraan kita pada ayat 12 hingga ayat ke-22 insya-Allah. Sebelum tu kita mulakan baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya ayat ni dengan lebih baik, menghayatinya. Allah bukakan hati kita untuk memperdalami ilmu Al-Quran ini dengan lebih baik lagi insya-Allah. Sebelum itu Ustazah membacakan dalam surah Al-Buruj ni ayat 12 kita bermula hingga ayat 22 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul azim. Yang maksud dia, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya, iaitu kembali. Setelah awal kita tak ada, kemudian kita ada, kemudian nanti kita tak ada, betul kita akan ada semula. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Wa huwal ghafurul wadud. Maha pengasih, maha pengampun lagi maha pengasih. Yang mempunyai arasy lagi mulia. Bila kita baca mempunyai arasy lagi mulia, Allah SWT tu mempunyai singgasana yang besar, kekayaan yang penuh melimpah ruah, tiada memerlukan kita pun dalam beribadah kepadanya. Maha mulia, maha besar, maha sempurna Allah SWT. Jadi kalau kita tidak mau beribadah, kitalah yang akan rugi. Allah tiada rugi sedikit pun. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Kun fayakun. Allah kata kun, jadi jadilah. Allah mempunyai kekuasaan, kehendak dan kemahuan untuk melaksanakan sesuatu. Tak ada siapa yang boleh memaksa untuk dia melakukan sesuatu. Sudahkah sampai kepadamu berita kaum-kaum penentang? Hal ataka hadisul junud. Kaum-kaum penentang ni sampai tak kepada kamu? Iaitu cerita apa? Seperti iaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Tu penting ayat Al-Quran Subhanahu Wa Taala ni, ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi menenangkan hati kita. Ayat-ayat ni yang kita baca sebelumnya dan juga ayat ni, ayat 11 hingga ayat ke 11, ayat 10 hingga ayat ke-11. Sebelumnya kita baca menerangkan tentang bagaimana Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi apa yang berlaku pada Nabi ni adalah juga pernah berlaku pada Nabi-Nabi yang sebelumnya. Iaitu dalam ayat ke-10 dan 11. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Sebelum tu disebutkan tentang balasan kepada kaum-kaum sebelumnya.
iaitu Ashabul Ukhdud. Itu ayat sebelumnya. Jadi bila kita tengok ayat-ayat ni untuk menenangkan kepada diri Nabi SAW, mereka-mereka yang pernah mendustakan para Nabi yang sebelumnya, bagaimana azab Allah timpakan kepada mereka, dan bagaimana para anbiya itu bersabar atas segala cubaan dan rintangan. Bagaimana kita nak aplikasikan pada diri kita pada ketika ini? Kita banyak membaca kisah-kisah tauladan ni, kisah-kisah daripada Al-Quran, dan bagaimana kita melihat juga kehidupan banyak orang dalam muka bumi ini yang banyak bersabar ke atas segala cubaan dan rintangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi menenangkan hidup kita, diri kita, bahawa perkara ini adalah asam garam dalam hidup. Begitu yang Allah nak tenangkan kepada nabinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerima banyak tantangan dan cabaran dalam hidup. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, setelah kita menerangkan tentang balasan buruk bagi mereka yang mengkhianati golongan mukmin dan mukminat, dan ganjaran baik bagi golongan yang beriman dan beramal soleh, serta balasan yang diterima oleh setiap pihak, dan Allah SWT menegaskan sekali lagi tentang janji-janji baik dan buruk, sebagai membuktikan kesempurnaan kekuasaannya terhadap perkara-perkara yang tersebut. Seterusnya dia menjelaskan bahawa sikap orang-orang kafir terhadap para nabi-nabi setiap zaman adalah sama seperti sikap Ashab Al-Ukhdud. Ini jelas dilihatkan dalam kecenderungan golongan kafir menyakiti orang-orang mukmin. Mereka memang sentiasa menyatakan sikap pemusuhan, suka berbalah dan mengkhianati orang-orang mukmin. Tujuan sebenar dari segala keterangan Allah di atas adalah untuk menakut-nakutkan orang-orang kafir, dan dalam masa yang sama untuk meneguhkan keimanan orang-orang mukmin, serta menguatkan semangat mereka untuk terus bersabar. Itu yang saya sebutkan tadi. Dua penjuru untuk mengingatkan, memberi gerun kepada orang kafir atas segala perbuatan mereka tu akan ada balasan, sebagaimana Allah sudah balas perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang terdahulu. Kemudian untuk menguatkan juga semangat orang-orang mukmin atas bersabar atas segala apa yang menimpa kepada mereka. Kita ingat segala apa yang termaktub dalam Quran ni, baik berita gembira ataupun berita menakutkan atau ancaman dan sebagainya, itu membuktikan kepada kita bahawa hidup ni tidak akan pernah kosong daripada perkara-perkara yang tersebut. Ada rintangan, cubaan, kesusahan, kesedihan, tidak ada benda yang menggembirakan 24 jam. Jadi cerita-cerita seperti ini untuk memberi kita kesabaran, bahawa ini adalah perkara asam garam dalam hidup, kita mesti menghadapinya. Sedangkan orang-orang terdahulu apabila berhadapan dengan Fir'aun dan kaum-kaum terdahulu seperti Samud, tantangan daripada mereka ni sangat-sangat besar. Ada yang sampai jiwa melayang, terbunuh, tersiksa, tapi kita alhamdulillah, Allah berikan sedikit daripada kesusahan yang mereka lakukan. Oleh itu kita kena banyaklah mempertingkatkan kesabaran kita. Tafsir dan ulasan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Maksudnya sesungguhnya azab dan pembalasan Tuhan terhadap golongan yang angkuh lagi zalim, terhadap musuh-musuh terhadap musuh-musuh yang mendustai rasul-rasul dan menyalahi suruhannya adalah sangat dahsyat. Dah telah terbukti sebelumnya bagaimana kaum-kaum itu Allah balas perbuatan mereka dengan penuh dahsyat dan hebat serta keras. Ada yang sampai tidak tersisa kaum mereka, dihapuskan sekali. Bahkan berganda dahsyatnya jika Allah inginkan. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai kekuatan dan perkasa. Disebabkan itu disebutkan dalam ayat ni, jika Allah hendak melakukannya, maha kuasa dalam melakukan apa yang dia kehendakinya. Jadi kita dekat sini Allah nak menunjukkan kekuasaannya, dan kalau dia tidak menurunkan apa-apa balasan, kita bukan bermakna Allah lupa ataupun Allah tidak mampu, tapi adalah perkara-perkara yang Allah yang menjadikan Allah tidak mendatangkan balasannya buat ketika ini. Disebabkan doa-doa orang-orang alim, orang soleh, banyak memberi sedekah, menyebarkan keamanan, keselamatan, semua berkat dalam hidup.
Apa sahaja yang dikehendaki nescaya akan terjadi. Kejadian itu berlaku dalam jangka sekadar sekelip mata ataupun lebih cepat daripada itu pun boleh berlaku. Semuanya itu merupakan satu penegasan terhadap ancaman buruk Allah serta satu tindakan menakutkan orang Quraisy, kafir Quraisy dan orang-orang yang seumpama dengan mereka. Jadi bukan hanya orang Quraisy sampai ke tahap inilah, sampai sekarang ni. Kemudian Allah SWT menguatkan lagi penegasannya dalam firman-Nya, sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk dan dia pula yang menghidupkannya semula. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Apa tu, Allah yang meniadakan kemudian mengadakan semula, kemudian meniadakan semula kemudian mengadakan lagi. Itu mudah aja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kudrat yang sempurna. Dialah yang memulakan penciptaan, penciptaan manusia, yang mula-mula menjadikan mereka di dunia, kemudian menghidupkan mereka kembali setelah mati. Dia juga memulakan azab, kemudian Allah juga yang boleh mengulangkannya, iaitu mengazab golongan yang angkuh di dunia dan di akhirat. Tidak mustahil, tidak berat dan tidak susah, mudah sekali. Kenyataan ini menegaskan janji buruk untuk golongan kafir bahawa Allah SWT akan membangkitkan mereka untuk disiksa kerana mereka kufur dengan nikmat permulaan, iaitu permulaan penciptaan, dan mendustai hari kebangkitan semula. Ada yang mereka tidak percaya kepada hari permulaan mereka, cakap jadi begitu saja, ataupun jadilah daripada binatang-binatang lain. Binatang-binatang itu pun jadi daripada apa? Ada permulaan kita dan kita ada akhir. Itu pun permulaan mereka tidak percaya. Akhir pun tak akan percaya, itu kebangkitan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang janji-janji baik dengan menyatakan 5 sifat yang menggambarkan keagungan dan kehebatan. Iaitu pertama, sifat 1 dan 2 ialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah menegaskan janji-janji baiknya dengan menyatakan 5 sifat menggambarkan keagungan dan kehebatan Allah. 1, 2 adalah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yang tadi saya sebutkan tadi kan, pengampun lagi Maha Pengasih. Tu hebat tu sifatnya. Jadi dalam agama Islam tidak ada kita boleh cakap dengan orang tutup pintu taubat, tak ada. Selagi mana nyawa tidak ada dekat kerongkong kita ni, selagi tu ada jalan untuk buka. Ada orang yang masuk Islam pada umur 80 lebih tahun, 90, ada begitu. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tutup pintu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita nak mengambil tempat Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah itu pun mengata pada dirinya, mempersembahkan kepada kita dalam Quran, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian sesungguhnya Allah SWT suka mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosa hamba-Nya yang beriman bila masa mereka itu bertaubat. Bila mana mereka bertaubat dan kembali kepadanya, dia mengampuni dosa orang yang bertaubat dan tunduk kepadanya, walau bagaimana sekalipun dosa tersebut. Berapa ribu orang pembunuh ke, 100 ke, 99 ke, kalau bertaubat sentiasa Allah akan mengampunkannya. Kemudian Allah juga menyayangi dan amat mengasihi orang-orang yang mentaatinya dari kalangan para wali-walinya. Allah SWT menyampaikan ganjarannya kepada golongan yang mentaatinya dalam bentuk yang paling lumayan dan sempurna. Sebagaimana firman yang bermaksud dia Allah yang mencintai mereka, atau dengan maksud yang ataupun dengan maksud yang dicintai. Yang dicintai, sebagaimana firman Allah, dan mereka mencintainya. Allah cinta pada mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ketiga dan keempat, yang mempunyai arash lagi maha mulia. Tu tadi Ustazah beritahu kan, Allah tu singgasangannya besar. Tak perlukan kita untuk beribadah kepadanya, tapi kalau kita beribadah adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk memberi Allah lebih banyak kekuasaan. Tuhan arash yang agung, yang tinggi di kalangan segala makhluk, yang memiliki kerajaan dan kekuasaan yang maha agung, mulia lagi maha tinggi. Tuhan yang maha sempurna kemuliaan dan kelebihannya, yang paling lengkap ketinggian dan kesuciannya. Subhanallah. Kemudian sifat yang kelima, maha kuasa berbuat yang dikehendakinya. Tak ada yang boleh paksa, tak ada yang boleh larang. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kudrat yang mutlak dan melakukan apa yang dikehendakinya. Apabila dia ingin melakukan sesuatu, tiada yang dapat menghalang ketetapannya dan tiada yang boleh mempersoalkan apa yang dilakukannya. Kenapa buat, kenapa tak? Demi keagungan dan
kekuatannya. Juga demi kebijaksanaan dan keadilannya. Tak ada orang boleh mempersoalkan kenapa buat macam gini, tak bijak lah, tak pandai, tak ada. Yang maha agung, maha berilmu, maha tinggi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya yang menciptakan kita sudah tentu yang maha agung ilmunya. Apabila dia ingin menghapuskan golongan zalim lagi degil, dan sebaliknya menolong golongan yang beriman dan percaya, nescaya dia akan melaksanakannya tanpa dapat dilemahkan oleh sesiapa, baik di bumi maupun di langit. Tak ada penghalang yang dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah nak menaikkan seorang, tak ada orang boleh halang. Kalau Allah nak menjatuhkan seorang pun, tak ada orang yang boleh cuba untuk menyelamatkannya. Seterusnya Allah SWT menyatakan tentang golongan kafir dan sebagainya untuk menenangkan Nabi SAW, sama seperti kisah Fir'aun zaman lampau dan Samud dari zaman yang sebelum itu juga. Dua golongan ni Allah menceritakan kepada Nabi. Tahu tak tentang cerita kedua-duanya, bagaimana Allah menghapuskan mereka, kan? Jadi kalau Allah nak menghapuskan mereka, tetap boleh. Sudahkah sampai kepadamu berita kaum penentang, iaitu Fir'aun dan juga Thamud? Dalam surah Buruj ayat 17 hingga 18. Maksudnya, apakah engkau wahai Muhammad telah mendengar perihal kumpulan-kumpulan kaum yang kufur dan mendustai para nabi-nabi mereka? Ini kalau macam buat counseling kan, counsel orang, kita datangkan dengan contoh-contoh seperti ini. Inilah Allah gunakan. Kita belajar daripada teknik yang Allah datangkan dalam Quran, iaitu golongan yang telah mempersiapkan bala tentera untuk memerangi nabi-nabi mereka. Ataupun dengan ungkapan yang lain, tidakkah sampai kepadamu berita bahawa Allah SWT telah menghukum mereka dengan kesengsaraan? Allah turunkan kepada mereka bencana kerana mereka melampau dalam kekufuran dan kesesatan. Tengok tak? Tu Allah ingatkan kepada nabinya. Antara bala-bala tentera dan yang masyhur sebagai penentang Allah ialah Fir'aun dan bala tenteranya. Juga kaum Nabi Saleh AS, iaitu kabilah Samud dari kalangan orang Arab primitif. Apa yang dimaksudkan dengan kisah-kisah mereka ialah kisah-kisah kekufuran dan keangkuhan mereka, serta bentuk kecelakaan yang menimpa mereka. Allah terangkan. Manakala yang dimaksudkan dengan Fir'aun pula ialah Fir'aun beserta bala tenteranya. Fir'aun dan bala tenteranya Allah SWT tenggelamkan di dalam lautan, iaitu Laut Merah. Manakala kaum Samud pula, Allah yang mendahakai dan menyembelih unta betina Nabi mereka, iaitu Nabi Saleh AS, Allah SWT hancurkan dan hapuskan, dan negara mereka itu iaitu azab dan malapetaka yang sangat dahsyat Allah timpakan ke atas mereka dan negara mereka. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahawa budaya menentang dan mendahkai Allah SWT memang watak-watak orang yang tidak beriman, dan kerana mereka dan kerenah mereka sepanjang zaman tetap akan ada. Firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Realiti yang berlaku ialah golongan musyrikin Arab sangat mendustai Nabi Muhammad SAW. Mereka cenderung menentang apa sahaja yang baginda datangkan, dan tidak mahu mengambil iktibar atas apa yang pernah berlaku ke atas golongan kafir sebelum mereka. Ayat terakhir sebagai sindiran tajam kepada kaum kafir Quraisy. Setelah Allah menceritakan perihal tentera tersebut, Allah pun terus menunding terhadap pendustaan kaum kafir Quraisy. Demikian juga setelah mententeramkan hati Nabi SAW dengan kisah orang zaman dahulu dan sikap mereka terhadap para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan hati baginda. Jadi dengan cara Allah mendatangkan kisah-kisah terdahulu dan sikap mereka terhadap para Nabi, Nabi-Nabi Allah yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala dapat menenangkan hati baginda Nabi SAW. Itu cara teknik yang kita boleh gunakan untuk kita untuk menenteramkan orang, bukan ingat bukan untuk kita menjatuhkan aib orang, bukan menjatuhkan aib orang, bukan membuka cerita-cerita yang tidak sepatutnya, cerita-cerita iktibar tanpa kita refer kepada seseorang yang boleh menjatuhkan aib dia. Itu kita kena jaga. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menurunkan kepada mereka balak
sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang yang terdahulu. Dia maha kuat lagi maha perkasa. Mereka tidak mampu untuk menghilangkannya, iaitu menghilangkan kekuatan Allah SWT atau melemahkan Allah SWT. Semua perkara Allah yang jadi penentu dan mentakdirkan segala sesuatu yang berlaku kepada mereka. Semua makhluk berada di dalam genggaman Allah SWT yang tidak mungkin dapat lagi daripada ketentuannya. Kemudian seterusnya Allah SWT menyela kaum kafir kerana pendustaan mereka terhadap Al-Quran. Dengan firman-Nya yang bermaksud bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Yang Nabi datang kan membawa Al-Quran. Mereka tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Quran yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Sedangkan mereka tahu mereka tak boleh pun nak buat sepertinya. Dan mereka pun tahu bahawa Nabi itu tak mampu untuk melakukannya pun. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustai ini mempunyai kedudukan yang mulia di sisi susunan dan gaya bahasanya sehingga mencapai tahap al-i'jaz. Tinggi sekali yang tak mampu untuk melakukan meniru pun. Satu ayat tak mampu, satu surah tak mampu, satu ayat pun tak mampu. Ayat suci Al-Quran berada di tahap puncak ketinggian, kemuliaan dan keberkatan. Al-Quran bukanlah syair, mentera dan ungkapan sihir sebagaimana yang mereka dakwakan. Kemudian Al-Quran adalah kalam Allah terpelihara dari segala perbuatan mengubah suai, nak bentuk-bentuk, nak ubah-ubah, semua tak boleh, dan penyelewengan. Ia adalah Al-Kitab yang termaktub di Lauh Mahfuz sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Dalam surah Al-Waqi'ah kita boleh dapat ayat tersebut, ayat 77 hingga ayat 77. Sesungguhnya Alkitab Al-Maknun dan Lauh Mahfuz itu adalah sama maksudnya. Setengah golongan mutakallimun berpendapat bahawa lauh tersebut ada satu yang terpamir kepada para malaikat dan mereka membacanya. Pandangan seumpama ini adalah perkara sama'i yang wajib diyakini, yang dibawa oleh Nabi ceritakan kepada kita, iaitu ia adalah lauh ni juga disebutkan adalah satu yang terpamir, iaitu para malaikat pun membacanya, yang nampak depan malaikat. Manakala Lauh Mahfuz ini memang satu hakikat yang telah dimaklum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita wajib beriman dengannya sebagaimana yang disampaikan, walaupun kita tidak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya Lauh Mahfuz tu, tempat yang tersimpan Al-Quran ni. Jadi itu adalah benda yang disampaikan kepada kita, dibawa oleh Nabi, sampaikan kepada kita. Perkara yang gaib ni yang kita dengar daripada Nabi, kita wajib meyakininya walaupun kita tak pernah nampak ataupun kita tak tahu hakikat sebenarnya macam mana. Ada perkara-perkara dalam hidup sebagai orang Islam kita perlu mempercayainya, sebabkan itu didatangkan oleh Nabi untuk memberitahu kepada kita hakikat-hakikat yang tak pernah kita nampak. InsyaAllah lah, kalau kita termasuk orang-orang yang berjaya di akhirat kelak, kita akan dapat melihatnya. Kemudian pedoman hidup dan hukum hakam daripada ayat tersebut, iaitu yang pertama, pengajaran yang dapat kita belajar daripada ayat tersebut, sesungguhnya azab pembalasan dan siksaan Allah terhadap golongan yang angkuh lagi zalim amat dahsyat, sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih lagi keras. Dalam surah Hud ayat 102 pun diterangkan sama, itu azab Allah sangat keras. Kenapa Allah nak buat begitu? Supaya di muka bumi ni manusia bila buat sesuatu dia accountability, dia bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Selalu fikir untuk berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kalau berbuat jahat, minta ampun kepada Allah SWT, minta maaf kepada manusia, beribadah, bertaubat kepada Allah SWT, istighfar banyak-banyak, jangan ulangi lagi. Kenapa? Kerana hidup ni akan menjadi sengsara, lebih teruk daripada neraka kalau kita tidak menjaga satu sama lain, hak satu sama lain, tidak menjaga segala pantang larang yang telah Allah berikan kepada kita. Kita akan main langgar aja semua, seolah-olah seperti binatang lah, langgar semua boleh saja kan. Kalau binatang yang melanggar sesuatu, kita sudah cakap tak apalah, itu binatang, tak ada akal kan. Sedangkan manusia mempunyai akal, tak boleh buat begitu. Untuk menjaga maslahat masing-masing,
yang hidup dalam muka bumi ini. Begitu juga maslahat haiwan-haiwan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala pun kena jaga. Dan yang kedua, sesungguhnya Allah memulakan penciptaan manusia pertamanya di dunia dan kemudian membangkitkan mereka kembali pada hari kebangkitan. Itu satu kebenaran. Kerana yang kita dah nampak ni semua yang banyak meninggalkan kita sudah di alam barzah. Tunggu lagi satu masa, iaitu masa dibangkitkan semula. Kerana semua belum mati dalam satu sebelum kita pergi ke akhirat tu, semua perlu mati dulu. Kita belum sampai ke tahap yang itu, masih menunggu. Mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang yang berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat keunggulan yang tidak mungkin terdapat pada siapa pun selainnya, iaitu pengampun, maha melindungi dosa-dosa hamba-Nya yang beriman, tidak akan mengaibkan mereka dengan dosa-dosa tersebut, maha pengasih, maha penyayang terhadap hamba-Nya yang dikasihi, memiliki arash dan keagungan mengatasi segala makhluknya, mempunyai kuasa yang mutlak, kemuliaan dan kelebihannya amat nyata, kemampuan Allah tidak terbatas, Allah berkuasa melaksanakan apa saja yang diingininya, tiada yang dapat menegahnya dari melakukan kemahuan. Itu semua sifat-sifat yang disebutkan dalam surah ini, di akhirnya kan, tiada yang dapat menegahnya dari melakukan kemahuannya kan. Kemudian Allah SWT mampu melaksanakan apa yang dia mahu berdasarkan perancangannya, kadar dan kadarnya. Tiada penghalang yang dapat menghalangnya, tiada pula yang dapat memaksanya untuk melakukan sesuatu. Dia berhak memasukkan golongan beriman ke dalam syurga, juga berhak menghumbankan musuh ke dalam neraka, dan tiada yang dapat menolong mereka. Allah berhak membiarkan golongan yang derhaka melakukan apa yang mereka ingini sehinggalah dia membalasnya. Bukan Allah tak tahu, bukan Allah tak ambil tahu, tapi Allah pun berhak untuk mendiamkan mereka, tengok sampai bila mereka terus menerus melakukan kejahatan. Allah boleh melengahkan pembalasan segolongan daripada mereka bila Allah kehendaki, ataupun menyiksa sesiapa yang dia kehendaki, baik di dunia maupun ke akhirat. Pendek kata, Allah bebas untuk melakukan apa saja. Tu nombor 3, sifat-sifat keunggulan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya telah sampai pendengaranmu wahai Muhammad tentang berita orang-orang kafir mendustakan Nabi mereka. Waktu ini adalah waktu menenangkan Nabi Muhammad SAW dengan menceritakan tentang kisah Fir'aun dan juga kaum Samud. Kemudian Allah menyebutkan tentang kedua-dua golongan, dua golongan yang ini kerana cerita mereka telah masyhur dan terkenal. Takkan nak ceritakan kisah-kisah yang tidak tahu kerana untuk mengingatkan golongan kafir pada waktu itu juga tentang dua cerita yang mereka tahu ni, kan, dan Allah tidak meninggalkan sisa daripada mereka ni, kan. Kemudian iaitu melalui sumber masyarakat Yahudi di Madinah dan sumber-sumber lain mereka tahu tentang cerita ni. Kaum Samud menetap di negeri Arab dan kisah mereka terkenal di kalangan orang Arab walaupun mereka dari kategori kaum terdahulu. Manakala kisah Fir'aun pula masyhur di dalam kalangan ahli kitab dan lain-lainnya. Cuma mereka tergolong dalam golongan kalangan orang yang dimusnahkan selepas Samud. Dengan penonjolan kisah pemusnahan dua golongan tersebut, Allah mahu menegaskan hukuman yang sama dengan apa yang akan diterima oleh siapa yang mengikut jejak langkah mereka. Ancaman lah, kan. Sebenarnya telatah kaum kafir Quraisy untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama saja dengan golongan yang terdahulu. Banyak kali Allah sebutkan, jadi untuk mengingatkan. So kita kadang-kadang mengajar pun perlu ingatkan, itu proses untuk mengingatkan, sedar. Kadang-kadang bila kita cakap, kita keluar daripada pengajian, kita lupa, kita sebut, kita baru ingat balik. Macam itu, Allah SWT berkuasa untuk menurunkan balak kepada kaum kafir Mekah di dunia sebagaimana yang telah ditimpa kepada Fir'aun dahulu. Itu yang nombor 5. Seterusnya nombor 6, Al-Quran bukanlah mentera bacaan tukang sihir sebagaimana yang mereka klaim, telekan ataupun madah penyair sebagaimana yang didakwa oleh golongan musyrikin. Tak ada bila orang baca tu orang akan jadi lain pula, suara lain, perbuatan lain. Tidak ada itu unsur-unsur itu semua. Sebaliknya, ia adalah kitab yang paling tinggi dari segi kesempurnaan, kemuliaan, keberkatan. Al-Quran memperincikan hukum hakam agama dan keduniaan yang diperlukan oleh manusia.
tercatat di sisi Allah Subhanahu Taala dalam Lauh Mahfuz yang dijaga. Al-Quran terjaga di bawah perlindungan Allah dari pencerobohan segala syaitan pun dan anak kuncu-kuncunya. Ibn Abbas menyebutkan, kenyataan pertama yang dicatat Allah Subhanahu Taala dalam Lauh Mahfuz ialah sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku dan Muhammad adalah Rasulku. Itu catatan pertama. Barang siapa yang menerima ketetapan qadaku, sabar terhadap ujian-ujianku dan bersyukur di atas nikmat-nikmatku, nescaya aku iaitu Allah akan golongkan mereka dalam golongan yang benar, siddiq, dan akan kubangkitkan mereka bersama golongan siddiqin. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak tunduk dengan ketetapan qadaku, tidak sabar menghadapi ujian-ujianku dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka carilah Tuhan lain selain aku. Cantik sekali apa yang dibawakan oleh Ibn Abbas. Pertama sekali seperti yang tercatat, Allah catat dalam Lauh Mahfuz pertama sekali, iaitu sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku dan Muhammad adalah Rasulku. Syahadah kita. Barang siapa yang menerima ketetapan qadaku, sabar terhadap ujian-ujianku dan bersyukur di atas nikmat-nikmatku, nescaya aku Allah akan golongkan mereka dalam golongan yang benar. Sebab tu kena banyak sabar atas ujian, syukur atas nikmat, dan akan kubangkitkan mereka bersama orang-orang yang golongan siddiqin. Kita akan masuk bersama golongan tu. Jadi jangan ingat kita seorang, ada kalangan orang-orang dalam kategori tersebut. So, orang-orang dalam kategori tersebut kena selalu mengingatkan antara satu sama lain. Bukan mudah, jangan terlalu menonjol, nanti masuk pula riak dan sebagainya. Kadang banyak tawaduk, pandai dari segi utarakan percakapan kita supaya kita tidak disalah anggap. Tapi sebaliknya, jika tidak tunduk dengan ketetapan qada Allah, tidak sabar menghadapi ujian-ujian Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, kata Allah, maka carilah Tuhan lain selain aku. Kan cantik susunan yang dibawakan oleh Ibn Abbas menyebut tentang catatan awal Allah Subhanahu Wa Taala dekat Lauh Mahfuz. Mudah-mudahan kita boleh kaji lagi, murid-murid boleh buka sampai ke muka surat 164, insya-Allah boleh baca lagi apa yang sudah kita bincangkan. Mudah-mudahan tersemat di dalam hati kita perasaan, iaitu tindakan, perasaan, supaya kita sentiasa ingat kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang baik, insya-Allah mendapat kebaikan. Kalau kita buat kesilapan dan kesalahan juga akan dibalas sesuai. Jadi kita selalu mengingati untuk selalu mendatangkan kebaikan setelah kita buat kesilapan, kita datangkan dengan kebaikan. Mudah-mudahan hasanat kita itu akan menutup sayiat yang kita lakukan. Kebaikan itu dapat menutup kesalahan, dosa yang kita lakukan. Sama-sama kita membantu satu sama lain, saling ingat mengingati. Jadi kalau kita buat kaunseling, nasihat dan sebagainya, datangkan dengan contoh-contoh yang baik, bukan contoh-contoh menghina, bukan contoh-contoh mengumpat, tapi contoh-contoh yang membina kekuatan rohani dan jasmani kita. Jadi kita mendatangkan contoh-contoh tersebut, tertunjuk balik kepada nas-nas Al-Quran, hadis, sejarah, supaya kita dapat menguatkan satu sama lain dalam menghalungi kehidupan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuklah mereka-mereka yang siddiqin tadi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustazah berhenti sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.